Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 1 berkaitan dengan indeks. Okey, 1.1 tata tanda indeks. Okey, pertama sekali kita akan pendaraban berulang dalam bentuk indeks. Okey, contoh pendaraban berulang. Okey, boleh lihat kat sini. 4 darab 4 bersamaan 4 kuasa 2. Ini maksudnya pendaraban berulang. Didarab berulang kali sebanyak 2 kali. So, didapat 4 kuasa 2. Contoh yang kedua, 10 darab 10 darab 10 darab 10. Okey, pendaraban berulang berlaku sebanyak 1, 2, 3, 4. 4 kali. Maka terhasil 10 kuasa 4. Okey, yang ketiga, negatif 5 darab negatif 5 darab negatif 5. Okey, pendaraban berulang sebanyak 3 kali, maka boleh ditulis sebagai negatif 5 kuasa 3. Secara amnya, okey, pendaraban berulang ni boleh ditulis sebagai sebagai A kuasa N. Okey, A kuasa N, di mana A ni merupakan asas dan N ini merupakan indeks. Okey. Okey, sekarang kita lihat contoh uji minda 1.1a buku teks, awak boleh lihat muka surat 3. Okey, soalannya nyatakan pendaraban berulang berikut dalam bentuk indeks A kuasa N. Okey, soalan dia, saya baca dulu. A, 6 darab 6 darab 6 darab 6 darab 6 darab 6. Okey, so yang mana asas? Asas ialah 6. Okey, kemudian awak kira berapa kali pendaraban berulang ini berlaku? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6 kali bermaksud indeksnya 6. So, dia akan jadi 6 kuasa 6. Okey, indeks tu berada kecil sahaja di sebelah atas. Okey, soalan B. 0.5 darab 0.5 darab 0.5 darab 0.5 darab 0.5 darab 0.5 darab 0.5. Okey, so dia punya jawapan ialah 0.5. Okey, so sekarang ni kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 0.5 kuasa 7. Okey, soalan C dalam bentuk pecahan 1/2/3 darab 1/2/3 darab 1/2/3 darab 1/2/3. So, ni kita akan dapat, okey, kali ni kita kena letak kurungan. Sebab dia dalam bentuk pecahan, jadi kita kena letak dia kurungan, asas dalam kurungan. So, ada berapa kali pendaraban? Ada 4 kali. So, 1/2/3 kuasa 4. Okey, soalan D. Negatif M darab negatif M darab negatif M darab negatif M darab negatif M. Okey, so jawapannya ialah kurungan sebab dia ada negatif. Okey, tutup kurungan. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5. So, negatif M kuasa 5. Okey, contoh yang kedua. Tukarkan nombor atau sebutan algebra dalam bentuk indeks kepada pendaraban berulang. Okey, kali ni dia dah bagi awak dalam bentuk indeks. Awak kena tulis dalam bentuk berulang. Darab yang berulang. Okey, so saya buat kat sini. Negatif 3 kuasa 3 maksudnya, okey, kurungan. Kalau ada negatif, kita letak dalam kurungan. Negatif 3 darab kurungan negatif 3 darab kurungan negatif 3. Okey, manakala soalan B, 2.5 kuasa 4 maksudnya 2.5 darab 2.5 darab 2.5 darab 2.5. Okey. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana cara menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks. Okey, ada dua kaedah untuk menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks. Kaedah yang pertama dipanggil kaedah pembahagian berulang.
Maksudnya kita akan melakukan proses bahagi berulang kali. Kaedah yang kedua ialah pendaraban berulang. Bermaksud kita akan melakukan proses darab berulang kali. Macam tu. Okey. Contoh soalan. Tuliskan 64 dalam bentuk indeks. Bentuk indeks ini maksudnya dia nak A kuasa N. Dia nak awak tukarkan 64 jadi bentuk ini. Okey. Dengan menggunakan asas 2. Ingat A asas N indeks. Okey. So, saya akan tunjukkan cara menggunakan kaedah A, iaitu kaedah pembahagian berulang dulu. Okey, bila dia kata asas 2, maksudnya 64 dibahagi secara berulang dengan 2. Okey, so tulis kat sini 64 bahagi 2. Tengok bahagi ni dilakukan secara terbalik. Okey, bahagi 2. Okey, dapat 32. Bahagi sekali lagi dengan 2, dapat 16. Bahagi sekali dengan 2, dapat 8. Bahagi sekali lagi dengan 2, dapat 4. Bahagi sekali lagi dengan 2, dapat 2. Bahagi sekali lagi 2, dapat 1. Okey, bila nak berhenti? Berhenti apabila jawapan yang terakhir ni adalah 1. Okey, so bila dah selesai sampai 1, awak kira ada berapa kali 2 awak tulis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, itu nilai N kita. Okey, bermaksud 64 apabila ditukarkan menjadi tulisan dalam bentuk indeks, dia akan jadi asasnya 2. So, 2 kuasa 6. Okey, itu kaedah yang pertama, kaedah pembahagian berulang. Sekarang kaedah yang kedua, kaedah pendaraban berulang. Okey, bila dia kata tadi, dia nak awak gunakan asas 2, awak darablah 2 tu berulang-ulang kali. Okey, try berulang-ulang kali sehingga jawapannya ialah 64. So, kita try lah. 2 kali 2 baru dapat 4. Try lagi. 4 kali 2 baru dapat 8. Try lagi. 8 kali 2 baru dapat 16. Try lagi. 16 kali 2 baru dapat 32. Try lagi. 32 kali 2 baru dapat 64. So, kat sini awak boleh lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali 2. Jadi maksudnya ditulis dalam bentuk indeks ialah 2 kuasa 6. So jawapan sama, jalan kerja berbeza. Okey. Okey, sekarang saya akan tunjukkan contoh pada soalan uji minda 1.1b. Boleh rujuk buku teks buku surat 5. Okey, soalannya tuliskan setiap nombor berikut dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas yang dinyatakan dalam kurungan. Okey, ini soalan bebas. Maksudnya dia tak cakap kaedah apa yang perlu awak guna. Tapi kita tahu tadi ada 2 kaedah macam mana nak selesaikan. Okey, awak boleh pilih mana-mana kaedah. Tapi saya akan tunjuk dua-dua Okey, macam mana dia boleh dapatkan 81 ni dalam bentuk indeks. Okey, di mana asas dia 3, so kita perlu cari indeks dia berapa. Okey, saya tunjuk dulu kaedah yang pertama iaitu pembahagian berulang. So, saya akan bahagi terbalik ni berulang-ulang kali. Okey, asas 3 maksudnya dia akan bahagi dengan sifir 3. Awak guna kalkulator ataupun boleh congak. 81 bahagi 3 ialah 27. Tulis dulu. Kita akan stop bila nilai ni 1 Okey, bahagi lagi dengan 3. Okey, 27 bahagi 3 ialah 9. Bahagi lagi. Selagi tak sampai 1, teruskan bahagi. Okey, 9 bahagi 3 ialah 3. Bahagi lagi dengan sifir 3. Kali ni baru 3 bahagi 3 ialah 1. So, bila dah dapat 1, berhenti dan kira ada berapa kali 3 ni berulang. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali. Maksudnya jawapan dia ialah asas 3 3 kuasa 4. Okey, ini cara yang pertama. Okey, sekarang saya akan tunjuk cara yang kedua iaitu pendaraban berulang. Okey, kita akan darab 3 ni berulang-ulang kali sampai dapat 81. Lepas tu kita akan kira berapa kali kita darabkan. Okey, so kita mula dulu dengan 3 kali 3. 3 kali 3 ialah
Okey, 9. Okey, belum dapat lagi sampai 81. Okey, cuba darab lagi sekali dengan 3. 9 kali 3 ialah 27 baru. Okey, try sekali lagi. Darab dengan 3. Okey, 27 kali 3 ialah, okey, kali ni baru dapat 81. So, ada berapa kali berulang? 1, 2, 3, 4. So, jawapan dia akan sama. So, kat sini awak boleh nampak cara mana yang awak lebih prefer ataupun awak rasa lebih mudah. Awak boleh pilih. Okey, saya tunjuk dua-dua supaya awak faham. Okey, seterusnya saya akan ajar bagaimana cara menentukan nilai bagi nombor dalam bentuk indeks A kuasa N. Okey, nilai A kuasa N boleh ditentukan dengan kaedah pendaraban berulang atau dengan menggunakan kalkulator saintifik. Okey, contoh 4, boleh rujuk buku teks, buku surat 5. Hitung nilai bagi nombor dalam bentuk indeks yang diberi. Okey, dia kata kat sini 2 kuasa 5. Okey, kalau kita guna kaedah pertama, iaitu kaedah pendaraban berulang, maksudnya awak kena darab berulang kali lah mengikut bilangan indeks. So, kalau 2 kuasa 5, awak darab 5 kali. 2 kuasa 2, darab 2, darab 2, darab 2. So, dapat jawapan 32. Okey, kita ada cara lebih mudah sebenarnya, iaitu dengan menggunakan kalkulator saintifik. Okey, caranya bila dia kata 5 kuasa 4, okey, so dekat kalkulator awak, saya nak awak cari tanda ini. Dia macam bentuk topi Okey, ini adalah simbol kuasa. Okey, jadi bila dikata 5 kuasa 4, caranya awak tekan 5, tekan simbol topi tadi, simbol kuasa, kemudian tekan 4. Sama dengan. Okey, dapat tak? Kalkulator awak akan beri jawapan 625. Lebih mudah. Okey, macam mana kalau nombor negatif? Okey, kalau asasnya negatif, awak kena ikut macam mana soalan tulis, macam tu lah awak tekan. Maksudnya, kalau awak lihat soalan ni ada tanda kurungan, so tengok, dia pun tekan kurungan. Tekan kurungan dulu, lepas tu cari tanda negatif, okey, tekan 7, tutup kurungan dulu, baru tekan tanda topi ataupun tanda kuasa ni, lepas tu baru tekan 3. Okey, sama dengan, nanti jawapan dia adalah negatif 343. Okey, itu sahaja penerangan untuk 1.1. Seterusnya nanti saya nak awak buat homework. Okey, homework ni saya nak awak buat dalam buku tulis Matematik 1. Semua orang dah ada buku tulis. So, saya nak awak sediakan, tuliskan tajuk buku tulis tu sebagai Mat 1. Okey, uji minda 1.1A, awak boleh rujuk buku teks buku surat 3. Itu soalan-soalan yang saya nak awak buat. Saya dah pilih. Okey, kemudian uji minda 1.1B, buku teks buku surat 5. Okey, itu soalan-soalannya. Yang ini saya nak awak tunjukkan kedua-dua kaedah. Okey, so itu sahaja untuk pengenalan bab 1, 1.1. Sekian, terima kasih.